Kan, jadi saya ulang sedikit untuk kita. Okey, apa itu, saya tanya dulu sebelum saya nak meneruskan, apa itu fi'il madhi? Siapa yang boleh faham, siapa boleh jawab, terus jawab. Jangan tunggu-tunggu, nanti masanya berakhir begitu Madi saja. kata kerja lampau, kata kerja yang telah Kata lepas. kerja lampau. Okey, betul-betul. Apa itu fi'lun mudhari'? Fi'il mudhari kata kerja sekarang. Sedang ataupun telah dilakukan. Kata kerja sekarang dan yang akan berlaku. Berlaku. Apa itu fi'il amar? Kata kerja perintah atau suruhan. Ataupun suruhan. Okey, apa itu nahi? Kata kerja larangan. Larangan. Okey, larangan. Okey, maknanya betul lah tu, keempat-empat tu jelas. Tasrifnya semua dah hafal ke? Tasrif dia ada berapa? Tasrif Madi 14. 14. Daripada 14 tu dia pecah kepada berapa? 6. Dia pecah kepada 3. Okey, apa itu 3? Al-ghaib, al-mukhatab, al-mutakallim. Ya, betul. Bagus. Ya, boleh semua, yang lain boleh ikut tak? Ya, yang boleh. Fi'lun mudhari', ya, fi'lun mudhari' itu pecahannya ada, dia punya tasrif ada 14. Ya, ada 4. Daripada 14 fi'il madhi itu, fi'il madhi artinya kata kerja lampau, maksudnya telah berlaku. Okey, telah berlaku. Okey, daripada kata kerja yang telah berlaku itu tasrifnya ada 14, dipecah pula kepada 3. Dah. Di mana lawa-lawa tu? Ya, lah tu. Okey. Faham ke yang saya sebut tadi, pecahan-pecahan tu? Faham semua tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jujur kepada semua yang mengikuti kelas bahasa Arab pagi ni, yang disebut pecahan tadi semua tu faham tak? Kalau ada yang tak faham, tolong bagi tahu. Janganlah dia orang dah pandai, tak apalah aku diam. Jangan rugi. Sebab kita nak faham satu-satu. Okey? Boleh Saya ya? nak tanya. Ya. Mukhatab dengan hadirun tu sama Sama. Pernah Sama. dengar. Sama. Mukhatab tu berhadapan. Hadir maknanya hadirlah bersama. Sama. Muhadirin. Muhadirin ataupun muhadirun. Sama. Ya. Ustaz Nasruddin punya hadir ya. Sama. Okey. Lagi yang lain? Yang lain? Ada nak tanya? Okey, sebelum saya nak teruskan. Okey, Tuan Haji, hari ni sampai muka surat berapa? Sampai muka surat berapa? Cepat, jangan lambat-lambat. Muka surat berapa? Kita dah patut masuk muka surat 4. Muka surat? Patut masuk tajuk baru, kalam. Kalam. Okey, alhamdulillah. Kalau saya tanya lanahi semua dapat ke ni? 25. Ya. Lanahi dapat semua. Nahi dah sudah. Ya, dapat semua. Kalau saya nak kata dengan Tuan Haji, ya, macam mana Tuan Haji nak kenal lanahi? Macam mana nak kenal lanahi? Saya ambil daripada fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Macam mana nak kenal fi'il lanahi? Macam mana nak kenal lanahi? Ada lam alif lanahi. Betul. Lagi lepas tu, kalau saya nak cakap dengan Tuan Haji jangan cakap macam mana cakap Arab? La tu tahu lu tak? La tatakallam. La tatakallam. La tatakallam. Ya, la tatakallam. Ada huruf ta, Ya. Ada huruf ta, lam dan ta. Ya, la tatakallam. Huruf lam Ini dan sukun. ta. Ya, ini sukun. La tatakallam.
Ya, jangan kamu cakap. Tapi ini bukan marah, ni contoh je nak bagi tahu lana nahi. Nah, Kalau saya nak nahi. kata jangan kamu duduk. 6 wazannya. Ya. Dia ada 6 wazannya. Ya, 6 dia punya tasrif dia ada 6. Tasrif, ya. Ya, tasrif dia ada 6. Kalau saya nak kata Tuan Haji jangan makan La tak La kulu. ta'am. la tak kulu salah. La La ta'am. La tak apa? La tak kulu ke la tak kul? la tak kul. La tak La kul. tak kul. Ingat untuk nahi akhir dia punya huruf dia punya kalimah, akhir kalimah huruf itu mesti jazam. Nampak ni jazam. La takul, jangan kamu makan. Kalau jangan kamu minum, jangan kamu minum. La tasrif. La tashrab. Tashrab. La tashrib. La tasrif. Mana satu wazan betul tu? Tashrab. La Tashrib. tashrib. Tashrib lah. Tashrib lah. La tashrab. Jangan kamu minum. Ya, kalau jangan kamu tidur, ni ulang gaji je lah ni. Jangan kamu tidur. La La ya, la tak. Kita lepas kita tahu. Tuan Haji tahu lah je ya. La tanamu. La tanam. La La tanam. La tanam. Jangan kamu pergi. la tazhab. La zahab. La Tazhab. La tazhab. tazhab. La tazhab. Jangan kamu pergi. Okey, nampak di sini semuanya sukun ni. Okey, yang sukun ini domer apa ni? Yang tanda sukun al-akhir kalimah ni semua domer yang, sebab semua fi'il bila kita sebut la nahi bersamanya ada domer yang Amin. tapi sukun ni untuk domer apa ni? Sukun, nampak sukun ni? Anta. Anta. Alhamdulillah, barakallahu fik. Ya, anta. Ya, kalau nak kata antuma, Tuan Haji cakap macam mana? Ni murajaah sebelum saya nak berpindah ke tempat yang lain. La tak. Murajaah. Kalau saya nak kata antuma, saya nak cakap jangan kamu berdua makan, jangan kamu berdua minum, jangan kamu berdua tidur, jangan kamu berdua pergi. Apa yang perlu saya tambah? Dah belajar semua ni. Wow. Apa Tambah yang wow. kita tambah di ujung Wow. kalimah? Wow. La tak. La tak. Nak takku. La pula. Ni. Alif ni kan dah belajar ke belum ni? Sebenarnya dah belajar ke belum ni? Dah. Tapi tak ada nota saya mana. Ada nota ni tak? Tak ada. Ada ke tak ada? Sebab saya rasa macam laju sangat sampai nahi dah. Ni belajar dulu ni dah. Belajar dulu dah. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Man, La saya tu kata belum lagi. La sekarang. tak lagi lah. Okey Kak La. Rima, dah masuk tak nahi? Ada tak nahi? Tak ada nampaknya, tak belajar lagi nahi. Ammar dah belajar ke belum? Amal sudah. Ammar dah belajar Tuan Haji? Saya. Yang kelas kita lah, jangan refer kelas-kelas yang sebelum ni. Sebenarnya Pak Ammar dah belajar ke belum? Kalau ikut catatan, kalau ikut Kalau catatan itu nota saya macam tak ada. Munafil. Belum lagi Ustazah. Ni belajar dulu pada mewah ni. Masya Allah, yang pergi tunjuk pandan mewah ini yang fantastik. Itulah ada lama dah tak ingat dah. Barakallah. Tengok nota lama. Tengok nota lama buat apa? Okey, fi'il mudhari' betul-betul faham tak fi'il mudhari'? Nampak Okey, dah. fi'il mudhari' dibina dari berapa huruf? 4. 4. Okey, pelajar baru jangan ikut pelajar yang dah belajar dekat merata tu. Okey, pelajar yang baru fi'il mudhari' faham tak dibina dari berapa huruf hijaiyah? Anita. Anita, ini pelajar yang baru ke pelajar lama yang jawab ni? Baru juga. Tak Baru. tak rasanya. Macam kenal suara tu.
Alif. Alif. Alif nun di atas. Okey, bukan alif. Hamzah. Hamzah. Okey, saya ulang balik fi'il mudhari' ni. Laju betul pergi sampai ke nahi dah. Allahu Akbar. Okey, sekarang kita tengok fi'il mudhari'. Saya nak tengok betul-betul faham ke tidak. Ya, fi'il mudhari' sulasi mujarrad. Ya, fi'il mudhari' sulasi mujarrad. Apa maksud fi'il mudhari' sulasi mujarrad? 3 huruf. 3. Yang dibina daripada wazan fi'il madhi 3 huruf. Apa maksud fi'il mudhari' dah tahu. Okey, fi'il mudhari' ni dibina daripada berapa huruf? 3 wazan. Lagi lagi ya, Ya. lagi Tak. untuk dhamir apa? Untuk dhamir apa? Untuk domis anak. Ada dengan anta, ada dengan huwa. Memang dah tak belajar lagi tu. Untuk dhamir ana. Ma mana ana? Saya. Ma mana ana? Saya. Saya. Ya, ataupun dalam Al-Quran tak sebut saya. Dalam Quran sebut aku. Okey, ini bahasa Al-Quran, aku. Okey, na berarti dhamir untuk apa? Tak. Nahnu. Nahnu. Belum belajar ni, merapu-rapu je saya dengar jawab tu. Nah, untuk nahnu. Apa makna nahnu? Kami. Kami ni untuk lelaki saja ke, untuk perempuan saja ke, untuk lelaki dan perempuan? Lelaki dan Perempuan. Okey, ya untuk dhamir apa? Huwa. Huwa. Alhamdulillah. Apa makna huwa? Dia. Dia orang. Dia tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Okey, ta ni saya bawa tarik ke sini ya, sebab ta ni ada pecahan 2 untuk fi'il mudhari'. Okey, ta pecahannya ada 2. Bila ada huwa mesti ada Ya. Jadi ta yang pertama untuk hiya bagi al-ghaib, bagi kata ganti nama yang ketiga. Okey, dan hiya juga dan ta juga adalah kata ganti nama yang kedua untuk anta. Anta seorang lelaki. Okey, tengok betul-betul. Hiya, ya, hiya ni dia seorang perempuan. Hiya dia seorang perempuan dan hiya ni adalah untuk kata ganti nama ketiga. Ghaib. Anta ialah kata ganti nama kedua. Al-mukhatab. Ya, mana al-mukhatab? Kata ganti nama kedua. Jadi ta bermakna anta. Anta ni ialah seorang, kamu seorang lelaki. Dia seorang perempuan. Jadi bila huruf ta, pecahannya ada berapa? Pecahannya ada berapa? 2. Jadi kita nak kenal kalimah tu bila dia jadi ayat. Okay, saya padam semula, saya tulis elok-elok. Okey, bila kita sebut saja fi'il mudhari', ya, mesti bermula salah satu daripada binaan 4 huruf hija'i, huruf hijaiyah. Yang mesti dibina daripada salah satu daripada 4 huruf. Maknanya huruf yang pertama kalimah tu mesti salah satu daripada huruf hijaiyah, sama ada a. A ni berarti untuk ana. Okey, yang kedua na. Na berarti nahnu. Nu berarti kami. Kami. Ana ni tak kira lelaki dan perempuan, sama ana ya. Kami ni pun sama, tak kira lelaki dan perempuan. Ketiga, kita akan mula dengan huruf ya. Ya. Okey, ya ni berarti huwa. Huwa berarti dia seorang lelaki. Manakala ta, dia pecah kepada dua. Kalau mula dengan huruf ta, yang pertama dia akan jadi hiya.
Dia berarti dia seorang perempuan. Perempuan. Dia ni untuk kata ganti nama ketiga. Dan ta juga berarti anta. Anta berarti kamu seorang lelaki. Jadi anta ni kata ganti nama kedua. Dia kata ganti nama ketiga. Okey, contoh saya nak sebut kalimah tazhabu. Ni fi'il mudhari' kan? Tazhabu. Tazhabu. Okey, tazhabu nampak ke kecil sangat tak? Ke boleh nampak? Nampak tak kalimah tazhabu ni? Nampak kecil sangat? Nampak Ustazah. Nampak ke tak nampak? Nampak. Nampak, tak nampak, tak tahu berapa Jumaat lagi. Okey, tazhabu ni nampak tak bermula, saya tahu kecil. Nanti saya besarkan ya. Okey, sekarang ni cuba tengok. Tazhabu tu mula dengan huruf apa? Mula dengan huruf ta. Mula dengan huruf ta. Okey, saya buat besar ya. Tazhabu mula dengan huruf ta. So, tazhabu. Ini fi'il mudhari' kan? Anda kenal fi'il mudhari' sebab mula dengan huruf ta. Okey, tadi kita kata ta ni pecahan dia sama ada hiya atau ta ni berarti anta. Kalau sekadar tazhabu, kita tidak boleh masuk dua-dua. Sama ada tazhabu berarti dia seorang wanita telah pergi, dia seorang wanita pergi, atau kamu seorang lelaki pergi. Bila kita nak confirmkan tazhabu ni untuk hiya atau anta, bila dijadikan ayat. Ya, bila dijadikan jumlah fi'liyah, barulah kita tahu ya sama ada hiya atau anta. Jelas tak? Jadi bila kita nak buat fi'il mudhari' mesti bermula salah satu daripada atau bermula dengan na, atau bermula dengan ya, atau bermula dengan ta. Boleh tak saya nak mula dengan huruf ba? Tak boleh. Boleh tak saya mula dengan huruf ba? Ya? Boleh tak? Tak Boleh tak saya nak mula dengan huruf zal? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau mudhari' tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Saya nak jawapan. Kenapa tak boleh? Bila dapat jawapan barulah faham. Kalau tak dapat jawapan maknanya belum jelas lagi. Limaza kita tak boleh nak mula dengan ba dan za atau apa-apa huruf hijaiyah selain daripada anat. Jadi singkatan daripada hamzah nun ya ta kita sebut Bermula huruf fi'il mudhari'. Nah itu. Okay, singkatannya senang nak ingat. Setiap fi'il mudhari' mesti bermula salah satu daripada ana itu. Ana itu ni lah ialah ke, na, ke, ya, ke, ta. So selain daripada ana itu boleh tak bermula nak jadikan fi'il mudhari'? Tak boleh. Tak boleh. Sebab syarat mutlak dia mesti bermula salah satu daripada ya. Mesti. Kalau selain daripada ana itu bukan fi'il mudhari'. Bukan fi'il mudhari'. Bukan sama sekali. Ya, bukan sama sekali fi'il mudhari'. Okey, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas. Okey, sekarang kita pergi masuk fi'il mudhari'. Sebab saya tahu ramai yang dah pandai tapi saya kesian mesti ada yang baru ya nak cakap pun tak faham apa benda yang diajar tu. Okey, jadi fi'il mudhari' ialah kata kerja yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Ya, jadi fi'il mudhari' ialah kata kerja. Apa maksud kata kerja? Perbuatan. Dan kita sedang belajar ni. Ya, kita sedang belajar ni kita guna kalimah nadrusu. Kita sedang belajar kita guna kalimah apa? Kami sedang belajar guna a ke, guna na ke, guna ya ke, guna ta. Guna na. Sedang belajar guna kalimah a ke, Na. ke,
Na ke, ya ke, ta. Mana satu? Nah. Nah. Nah, kenapa guna na? Na ni adalah Kami. Ya, kami. Jadi, bila nak sebut kami sedang belajar, kita sebut nadarusu. Nadarusu. Nadarusu lughatal arabiyyah. Ya, kami sedang belajar bahasa Arab. Ya, kalau kata kita nak sebut aku sedang belajar, guna a ke, guna ya ke, guna ta? Ada rusuh. Guna Atusu. Ya. Kenapa guna a? Anak. Ana. Anak. Ya, betul. Adusu. Ya, adusu saya sedang belajar. Kalau nak kata dia seorang wanita sedang belajar, Ya. dia seorang perempuan, sedang belajar. Ya. Okey, guna ke, guna na ke, guna ya ke, guna ta? Guna Guna mana yang satu? Tak. Okey, ta yang pertama untuk dia sedang belajar. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Okey, kalau saya nak kata kamu seorang lelaki sedang belajar. Kamu seorang lelaki. Yadrusu. Kamu seorang lelaki sedang belajar. Rusuh juga. Guna yang sama. Tadrusu. Ya. Belum gerak mana-mana. Dah sasu-sasu dah. Kan ini ta yang pertama untuk huwa. Ta yang kedua untuk anta. Jangan lupa. Okey, kalau saya nak kata dia sedang belajar. Dia tu seorang lelaki. Yang mana dia seorang sedang belajar. Ya ada rusuh. Okey. Betul ya? Jumhur ulama duk kata ya. Ya ada rusuh. Betul. Ya rusuh. Kenapa guna ya? Ya, itu huwa. Domer huwa. Ya ni adalah huwa. Kan? Tadi dah tulis kan? Okey. Ingat, inilah yang kita akan guna untuk fi'il mudhari' sampai kiamat. Kalau tak mula dengan salah satu huruf ana itu ni, tidaklah disebut dia sebagai fi'il mudhari'. Faham tak? Kalau mula bukan daripada salah satu, daripada hamzah ke, nun ke, ya ke, ta ke, dia bukan fi'il mudhari'. Bukan sama sekali. Bukan sama sekali. Okey? Ingat, fi'il mudhari' ialah kata kerja yang sedang berlaku dan yang akan berlaku, dan dia wajib bermula dengan salah satu daripada 4 huruf hijaiyah, iaitu a atau na Atau ya. Itu sahaja. Kalau selain daripada ana itu ni, dia bukan fi'il mudhari'. Pusing lagu mana pun, saya dah belajar. Jangan bohong saya. Jangan tipu saya. Saya tahu kalau fi'il mudhari' mesti bermula salah satu daripada 4 huruf ini. Ya. Jelas? Jelas? Kalau jelas, sekarang kita pergi terokai alam yang lebih jauh lagi. Tadi kita sebut mula dengan ya, ya itu adalah untuk huwa, betul kan? Huwa. Okey, kalau kita nak kata huma, kena tambah alif dan nun. Okey, ingat, bila untuk huwa, mula dengan ya. Ya ini adalah simbol bagi huwa. Okey. Bila untuk huma, ya, mula dengan huruf ya, mula dengan huruf ya, kemudian di hujungnya akhir kalimah tambah alif dan nun. Tambah alif huruf mad, tambah nun kasrah. Ya, tambah nun kasrah. Mula dengan huruf ya, di hujung kalimah tambah alif harfu mad dan nun kasrah.
Contoh. Tambah dengan Kalau kita tengok, ya, dia akan guna yaf'ilu. Ya, yaf'ilu. Okay, selalu saya pesan, ya, jangan tidur. Ya, dia yaf'ilu ini akan boleh yaf'alu. Yaf'alu. Dan dia boleh juga yaf'ulu. Yang berubah ialah ain fi'il. Makna tetap sama. Jadi kalau huwa dia akan jadi yaf'ilu au yaf'alu au yaf'ulu. Au artinya atau, ya. So yang berubah, tengok ain fi'il. Ain fi'il tidak semestinya senantiasa kasrah. Dan ain fi'il tidak senantiasa fathah. Dan ain fi'il tidak senantiasa dhammah. Yang berubah hanya pada huruf yang ketiga. Wahid, isnan, salasa. Yang berubah hanya disebut pada ain fi'il. Ain fi'il dia sama ada kasrah atau fathah atau dhammah. Okey, ini untuk dhamir huwa. Dari mana tahu dhamir huwa? Kerana dia bermula dengan huruf Okey, kerana dia bermula dengan huruf apa? Ya. Okey, al-an dan taqil kita berpindah kepada huma. Kita tukar kepada apa? Huma. Ma makna huma? Mereka berdua. Okey. Bila kita nak kata huma, wajib bermula dengan huruf ya. Wajib. Ya. Wajib. Kemudian di hujungnya perlu ada tambahan. Apa yang nak ditambah? Alif, nun. Alif daiman alif harfumat. Bila alif harfumat, qabla alif, sebelum alif fathah. Ya, ba'da alif kasrah. Ya, dengan baik-baik saya masukkan sikit bahasa Arab supaya bolehlah sikit-sikit boleh kita mulai bertutur dalam bahasa Arab. Alif harfumat. Ya, alif harfumat. Qabla alif, mana qabla? Sebelum. Alif fathah. Ya, ba'da alif kasrah. Faham tak? Sebelum alif baris atas. Alif baris. Okey, sekarang bila ada ya ditambah di hujungnya alif nun, berarti domirnya ialah huma. Mana huma? Mereka berdua. Ya, mereka berdua. Okey, sekarang kita buat semula. Kalau tadi yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu, al-an sekarang kita ambil pada kalimah ya. Ya ni kita salin semula macam biasa. Ya, salin. Ya, yaf'ilani. Ya. Oh, tambah ya ilani. Okey, sekarang kita tambah apa? Alif nun. Bila alif nun berarti domir yang diguna pakai huwa ke huma? Huma. Kalau kita rujuk pada huruf yang pertama, ni nampak ya. Ya berarti huwa. Walakin al-akhir zaid bil alif wa nun. Tapi kita nampak di hujungnya ditambah alif dan nun. Tambah alif dan nun, confirm ini khusus ya untuk fi'il mudhari'. Khusus untuk fi'il mudhari' yang menambah di hujungnya alif dan nun. Jadi alif ini telah mengubah daripada huwa kepada huma. Dah ubah. Apa yang diubah? Daripada domir hiya, nampak ni hiya pula. Daripada domir huma kepada domir
Daripada Huwa. huwa Domir pada huwa. huma. Kepada rumah. Merujuk kepada bilangan Nun. 2. Bilangan berapa? 2. Dua. Alif inilah yang merujuk kepada bilangan sekarang telah berubah menjadi hu. Okey, ditambah nun. Nun ini merujuk kepada khususiyah untuk fi'il mudhari. Dan fi'il madhi untuk bilangan 2, untuk huma takkan ada nun. Untuk amar tidak ada nun. Okey? Untuk nahi juga tidak ada nun. Jadi nun ini khusus untuk fi'il mudhari. Mudhari. Untuk fi'il madhi tak ada nun. Untuk fi'il amar tidak ada nun. Ini tidak ada nun. Jadi nun ya hanya yujad, hanya ada pada fi'il mudhari. Boleh ingat sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? InsyaAllah. Ya Allah. Jadi bila kita sebut yaf'ilani berarti mereka berdua sedang melakukan. Okey, yaf'ilani berarti mereka berdua sedang melakukan. Ya, ataupun mereka berdua sedang membuat. Atau mereka berdua sedang mengerjakan. Yaf'ilani al-qurbana. Ya, mereka berdua sedang melakukan Kurban. Ya. Okey, benar? Okey. Untuk ramai. Ini huwa. Ini untuk huwa. Ini untuk huma. Dia tidak akan sempurna. Mesti ada bila dia akan tambah awal mesti dengan huruf ya. Di hujung tambah waw. Waw alif. Nun. Waw ni waw huruf mad. Nun ni mesti fathah. Nun mesti fathah. Waw qabla waw mesti dhammah. Ya, qabla waw mesti dhammah kerana waw ni waw harf mad. Nun ni mesti fathah. Limaza? Baina farqun ni na. Ya, apa beza ni dengan na? Ya, apa bezanya? Okey, bezanya ni untuk huma. Na untuk barakallahu fikum. Ya, jadi waw adalah domir yang merujuk kepada disebut wawul jamaah. Waw yang merujuk bilangan Banyak. Waw yang merujuk kepada bilangan ramai. Dan waw ini disebut wawul jamaah. Ya, sebagai sebut jamak tu kan ramai. Jadi bila kita letak permulaannya ya ni untuk domir huwa. Bila disambung dengan waw nun jadilah hum. Ya, mereka semua. Okey, sekarang kita lakukan. Salin semula kalimah asal ni. Ya, yaf'ilani ke, yaf'ilani ke, yaf'ilani sama. Ni baris ain boleh berubah ya. Ain boleh berubah sama ada kasrah, fathah, atau dhammah. Okey, sekarang kita buat untuk hum. Salin semula. Ya, salin semula kita buat yaf, idu, nah. Ya, yaf, idu, nah. Lalu kita terjemahkan dengan mereka semua sedang melakukan. Mana yang nampak pada domir mereka semua? Iaitu wow. Okey. Pada huruf waw. Waw ini sebenarnya adalah domir bagi yaf'aluna atau yaf'aluna atau yaf'aluna, berarti mereka semua sedang melakukan. Ya, mereka semua sedang melakukan. Okey, jelas? Ya, jadi ketiga-tiga ini adalah lil muzakkar. Ya, kita sebut lil muzakkar untuk lelaki. Namun untuk huma dan hum,
boleh masuk mu'annas. Okey. Ini sebagai murajaah untuk pelajar-pelajar yang mungkin ingat tapi terlupa. So bila kita buat macam ni kita akan ingat semula. Okey, setiap ada lelaki tidak sempurna tanpa ada perempuan. Ya, okey. Al-an kita buat untuk mu'annas. Mu'annas. Buat untuk mu'annas. Bila mu'annas kita tukar ya kepada ta. Iya. Ya. Al-an kita tukar kepada ta. Taf'idu. Ya. Ta ni tadi kita dah belajar kan? Ta ni yang pertama untuk domain apa tadi? Baru belajar. Ya. Domir. Domir hiya. Ma makna hiya? Ya, Perempuan. Ya, seorang perempuan. Jadi ta berarti hiya. Ya, dia seorang perempuan sedang melakukan. Kenapa kena sebut sedang? Sebab dia mubarak. Present tense, mudhari. Bila ada hiya, dia berkendak kepada huma. Okey, bila huma kena tambah apa? Ya, dia tambah alif nun di hujung kalimah. Okey, alif nun mesti kasrah. Okey, sekarang kita buat. Ambil balik yang macam ni, tambahkan di hujungnya alif dan Ilani. so kita akan jadi taf ila ni. Okey. Taf ila ni. Okey. Rakizu. Ma mana rakizu? Fokus. Fokus semua supaya benar-benar nanti jumpa Al-Quran, letaklah kalimah apa pun, wazan yang sama kita kenal. Taf'ilani. Ma mana taf'ilani? Bukan dua orang. Dua orang perempuan rumah. Okey, bila mereka berdua ni khususnya lil muannas. Khususnya lil muannas. Ini tak boleh campur lelaki. Maknanya mereka berdua tu mesti mereka berdua tu kedua-duanya perempuan. Kalau guna yaf'ilani boleh dua-dua lelaki, boleh satu lelaki, satu perempuan. Okey. Okey, bila ada huma untuk perempuan mesti ada hunna. Okey, hunna ni kena hati-hati sebab dia mula dengan huruf ya. Ya, dia mula dengan huruf ya di hujung tambah nun. Nun baris atas. Baris atas. Jadi nun ni sebenarnya adalah untuk domir hunna. Nun ni merujuk kepada domir apa? Hunna. Mereka semua perempuan. Okey, ingat di tanda, ingat ni be careful. Dia tak mula dengan huruf ta. Tolong tanda, catat betul-betul takut tersilap. Bila hunna, dia tak guna huruf ta. Bila hiya, dia mula dengan huruf ta. Bila huma, dia guna huruf ta. Tapi bila hunna, dia mula dengan huruf ya. Ya, jadi ya, jadi kita tulis macam mana? Yaf'il Yaf'ilna. Mereka semua perempuan sedang melakukan. Atau mereka semua perempuan sedang membuat. Atau mereka semua perempuan sedang mengerjakan. Senang ke susah? Senang. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Jangan susah hati. Tuan Haji Abdul Rahman tu dia rajin, namanya pun Abdul Rahman. Orang yang maha menyayangi. Dia sayang awak semua. Nanti dia akan record ni, dia akan masukkan dalam grup. So jangan susah hati kalau tak dapat. Dia pusing ajalah handphone tu sampai dapat, barulah tutup. Okey? Nah, jangan susah hati sebab Tuan Haji itu akan record dan pusing-pusinglah sampai betul-betul dapat. Bila dah dapat, buka Al-Quran, cari wazan yang sami. Okey, sekarang kita nantakil, kita berpindah kepada Al-Mukhatab.
Ya, makna al-mukhatab kata ganti nama kedua. Kedua. Semua kata ganti nama kedua wajib bermula dengan ta. Wajib. Wajib mula dengan ta. Okey. Taf'ilu. Tadi kita pun ada taf'ilu, tapi ni kata ganti nama kedua. Bila taf'ilu berarti anta ke hiya? Ni, kata Ya. 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 Allah Akbar. Bila nak gerak ni kalau masih sebut hiya? Kan saya kata ni kata ganti nama kedua. Al-mukhatab. Jadi ta ni untuk dhamir apa ni? Anta. Dah. Dah tinggal dah. Tak ada lagi hiya. Kan saya kata semua kata ganti nama kedua mesti bermula dengan huruf apa? Ta. Okey, ta ni adalah untuk anta. Jadi ta itu berarti kamu sedang melakukan. Jadi ta ni adalah untuk dhamir apa? Anta. Jangan keliru lagi. Dah 10 kali bilang dah. Anta. Ya. Mana anta? Kamu seorang Lelaki. Sudah. Perempuan pula. Aduh. Yang perempuan dah sudah. Anta ni berarti kamu seorang lelaki. Jadi taf'ilu. Ya, taf'ilu atau taf'alu atau taf'ulu. Maksudnya sama ya, cuma wazan yang berbeza. Jadi ta ni dah masuk kata ganti nama kedua. Ta ini adalah dhamir anta. Mana anta? Kamu seorang lelaki sedang melakukan. Okey, antuma perlu tambah apa di ujungnya? Alif nun. Alif nun. Ni. Jadi kamu berdua sedang melakukan. Ya, kamu mesti dengan ta. Okey, untuk ramai. Taf'iluna. Ya. Taf'iluna. Jadi ni untuk antum. Ya, antum. Ini alif untuk antuma. Antuma. Okey, nampak tak? Ya, kekal dengan dhamma jadi anta. Kamu seorang lelaki sedang melakukan. Taf'ilani, kamu berdua sedang melakukan. Taf'iluna, kamu semua sedang melakukan. Okey? Dan kita berpindah nantakil ila lil muannas. Kita berpindah kepada perempuan. Perempuan anti dia sedikit agak susah sikit, tak susah banyak, sikit je. Ya. Taf'ili. Taf'ilina. Mana taf'ilina? Kamu seorang perempuan sedang melakukan. Jadi bezanya ta ni untuk anta, ya nun untuk anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jiran hantar rezeki kat saya, Allah hantar melalui jiran. Sudah, kuih ni my favorite. Okey, jazakillah khairan katsira, barakallah. Okey. Dan rezeki hari-hari jiran hantar, jiran depan, jiran kiri kanan, yang tak hantar yang sebelah ni dia. Sebelah kanan India dia hantar pun saya tak makan. Ya, alhamdulillah, berbuat baiklah dengan jiran kerana jiran adalah saudara seagama kita. Ya, buat baik dengan jiran, insya-Allah susah senang kita diberi pertolongan oleh Allah. Jangan kita bermasam muka dengan jiran, jangan kita buat sesuatu yang menyakiti hati jiran. Faham tak tu? Siapa suruh? Allah. Okey, menjaga jiran berarti kita menjaga agama Allah. Ya, menjaga jiran berarti kita menjaga agama Allah. Jadi kalau jiran kita macam sebelah saya India, tapi saya baik dengan dia. Ya, jadi dia respect pada Islam. Ya, jadi kita kutuk-kutuk dia, nanti dia kutuk agama kita. Allah larang, Rasul larang. Okey, habis taf'ilina, dah dapat kuih tu dah cerita jiran dah. Okey, tak apa, hari ni tak puasa boleh makan. Ada yang puasa ke hari ni?
Ada yang puasa ke hari ni? Tak boleh puasa. Jangan ada yang puasa hari ni. Ini hari tasyrik. Dalam tahun ada 5 hari yang diharamkan Allah berpuasa. Ya, iaitu hari raya Aidilfitri, hari raya dan hari tasyrik. 11, 12, 13. So ada 5 hari dalam setahun. Rezeki Allah kata jangan kamu puasa. Kenapa Allah tak bagi puasa? Allah suruh kamu korban. Allah suruh kamu berkorban. Berkorban apa saja. Okey. Seterusnya, untuk 2 orang macam mana? 2 orang sama. Ya, sama seperti di atas. Taf'ilani. Sama. Macam mana nak beza? Bila kita buat ayat, kan benda ni bercakap di berhadapan. Mestilah kita kenal. Kan? Ini al-mukhatab. Al-mukhatab berhadapan. So kita kenal lah. Kita cakap dengan kedua-dua lelaki ke, kedua perempuan ke, satu lelaki ke, satu perempuan, tak masalah. Ya, boleh. Jadi sama. Taf'ilani. Kamu berdua sedang melakukan. Okey. Untuk antunna. Ya, dia mula dengan ta. Ingat fi'il mudhari untuk kata ganti nama kedua wajib semua mula dengan huruf ta. Wajib. Jadi taf'ilna. Ya, taf'ilna. Susah ke senang? Senang. Jadi na di sini tadi mula dengan yaf'ilna, betul kan? Bila dengan ya dia jadi hunna. Bila dengan ta di hujung ada nun, dia jadi antun. Nah, okay, jadi nun ni berarti domir yang sebenarnya ialah antunna. Ya, antunna. Okey, ini alif antuma. Okey, boleh ke? InsyaAllah. Okay. Ya nun ni pengenalan untuk anti. Anti ya nun. Anti. Kamu seorang perempuan. Okey, senang aja. Dah habis kata ganti nama kedua yang disebut al-mukhatab. Taf'ilu. Kamu seorang lelaki sedang melakukan. Taf'ilani. Kamu berdua sedang melakukan. Ya. Taf'iluna. Kamu semua sedang melakukan. Jadi cuba tengok kita ada domir yang bersamanya. Ta. Walakin al-akhir ditambah dengan alif dan nun kasrah. Berarti domir yang diguna pakai antuma. Ya, ta awalan al-akhir zaid bil waw wa nun. Ditambah dengan waw dan nun. Berarti domirnya ialah antum. Okey. Ini ya, di sini, tengah di sini. Ya, di sini taf'ilina. Di ujungnya ada ya nun. Ya nun. Ya nun berarti domainnya Anti. Anti. Ya. Okey, taf'ilani sama. Ya. Taf'ilna. Na ni adalah domir antun. Antuna. Okey, hal fahimtum al-an? Hal fahimtum al-an? Adakah awak semua telah faham sekarang? Fahimna. Barakallah. Okey. Jadi bila fi'il mudhari' ada berapa kalimah yang bermula dengan ta? 8. Simpan dalam kepala. Bila fi'il mudhari' ada 8 kalimah yang bermula dengan huruf ta. Ya. Fi'il mudhari' mukhatab ke semua mula dengan huruf ta. Ya. Yang dua lagi dekat mana? Iaitu bagi domir ya, hiya dan huma. Okey, semua dapat? Semua dapat? Ya. Haji Sarifuddin jauh dari Singapura. Saya. Okey, dapat tak Tuan Haji? InsyaAllah Ustazah. Alhamdulillah, barakallah. Okey, sekarang cuba tengok saya tukar lagi 2 sebab dia semua ada 14 kan tasrif. Okey, kita berpindah nantakil lil mutakallim. Okey, mutakallim dia guna apa? Dia guna domir apa mulanya? Duaan dengan
Hamzah. dan nahnu. Okey. Jadi af'ilu. Af'ilu. Apa makna af'ilu? Saya 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 sedang melakukan. Okey. Naf'ilu. Kami sedang melakukan. Kami sedang melakukan. Betul tak? Kesemua fi'il mudhari' mesti bermula dengan ana itu. Jadi a ni untuk ana, saya. Na ni untuk Kami. Okey, habis dah belajar tak? Dan 10 minit. Ya, habis dah semua fi'il mudhari'. Habis dah semua fi'il mudhari', ya, sulasi mujarrad. Bagi fi'il mudhari' ma'lum. Bagi fi'il mudhari' ma'lum. Okey, kita dah belajar fi'il mudhari' majhul ke belum? Dah ke belum? Bukan belajar di tempat-tempat yang saya dah ajar dulu. Maksudnya kelas yang sekarang. Jangan yang di Taman Putra di Balai Islam tu tak. Itu dah lama. Yang sekarang semua dah belajar ke belum fi'il mudhari' majhul? Sudah. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan apa yang dah belajar dapat kita amalkan. Okey, sekarang kita tukar lagi. Laju betul kita belajar ya. So sekarang kita bertukar kepada amar. Kita bertukar kepada apa? Amar. Ini ulangan saja ni. Okey, ma mana fi'lul amri? Bekerja perintah. Ya, ataupun suruh. Okey. Jadi kata kerja suruhan ni mesti kena pandai daripada fi'il mudhari'. Sebab kalau fi'il mudhari' pada ain fi'ilnya salah, maka salahlah fi'il amarnya. Okey? Contoh kita ambil daripada fi'il mudhari'. Kita tengok fi'il mudhari' yafilu. Fi'il mudhari' ain fi'il kasrah. Okey, bila jadi fi'il amar kita keluarkan huruf ya. Kita keluarkan huruf apa? Kita keluarkan huruf ya. Kenapa? Sebab sekarang bukan nak buat fi'il mudhari'. Sekarang kita nak buat fi'il amar. Jadi step yang pertama, cara yang pertama keluarkan huruf ya. Keluarkan huruf apa? Keluarkan ya. Sekarang kita buat fi'il amri. Fi'il amri. Fi'il amar lah. Jadi cara nak buat macam mana? Ya, keluarkan huruf ya. Keluarkan huruf apa? Keluarkan huruf ya. Bila kita dah keluarkan huruf ya, tinggal fa, ain, lam. Okey, ikut saja. Fa sukun kan? Ain kasrah. Okey, sifat fi'il amar al-akhir kalimah sukun. Sukunkan aja. So sekarang boleh baca tak dengan kalimah yang macam ni? Tidak. Baca. Tak boleh baca, syaratnya kita tambah satu huruf hijaiyah iaitu alif, hamzah, waswan. Apa sajalah. Okey, bila dah ada alif ni baru boleh kita sebut. Tak boleh sebut suka-suka hati. Ya, bila fi'il kita rujuk. Ingat betul-betul, bila fi'il kita rujuk huruf ketiga. Kiralah alif yang pertama, fa yang kedua, ain yang ketiga. Bila ainnya baris bawah, maka kalimah pada huruf yang pertama ni mula dengan baris bawah. Jadi if'il. If'il. Okey, apa maksud if'il? Tengok di hujung kalimah ada sukun. Nampak ni sukun? Bila sukun ini menandakan domainnya ialah anta. Ya, domainnya apa dia? Anta. Ya, ingat bila fi'il amar tasrifnya cuma ada 6 saja. Ya, khususnya untuk lil mukhatabi. Ya, bila muhatab domainnya apa? Anta. Jadi if'il kerjakanlah oleh kamu. Ya, perintah itu dituju kepada kamu seorang lelaki.
If'il, lakukan olehmu. Kerjakan olehmu. Buat olehmu. Okey? Untuk untuk antuma, bila anta, dia akan seterusnya kepada antuma. Bila antuma, kita tambah alif. Kita tambah apa? Alif. If'ila. Okey, sekarang ada alif kan? Alif ni dah mengubah daripada anta kepada antu. Ada alif ni. Jadi alif ini merujuk domirnya ialah Antuma. ma mana if'ila? Lakukan. Kerjakan oleh Ya, kerjakan oleh kamu berdua. Ya, kalau kita nak suruh dua orang buat, tambah alif. If'ila. Panjanglah sebab alif ni alif harfu mad. Kalau tajwid, alif harfu mad. Ya, kalau bahasa Arab disebut alif musanna. Ya. Boleh. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada jamak. Jamak di hujungnya tambah dengan waw. Wow. Jadi if'ilu. Lepas tu letak alif fariqah macam ni. If'ilu. Okey, sekarang kita dah nampak ada waw. Waw berarti domirnya ialah Antum. Semua fi'il amar dia bersambung dengan domir. Melekat. Domir yang disebut melekat. Domir Boleh muttasil. terpisah. Macam hidup kita mesti melekat dengan Al-Quran. Jangan pisahkan diri kita dengan Al-Quran. Okey? Jadi makna if'ilu, lakukanlah oleh kamu semua. Boleh ke semua lelaki atau lelaki dan perempuan, ya, maka gunakanlah kalimah if'ilu. Jelas? Okey, sukun. Saya dah bagikan formula ni kan? Saya dah bagi formula ke belum? Dah. Ustazah. Sukun untuk anta. Alif untuk antuma. Waw untuk antum. Okay. Sukun untuk anta. Alif untuk antuma. Waw untuk antum. Ingat, ke semua fi'il amar dia punya fa'il melekat dengan fi'il. Melekat atau melekat. Okey, seterusnya untuk lil muannas, untuk perempuan, tambahkan ya di hujung kalimah. Jadi bunyinya if'ili. Ya, if'ili. Jadi ya ni untuk domir anti. So, sekarang kita larang lelaki ke perempuan? Larang pula, suruh lelaki ke perempuan? Perempuan. If ini lakukanlah oleh kamu. Ya, siapa tu? Ya, Fatimah. Hai Fatimah. Mesti perempuan sebab ya ni merujuk kepada anti. So antuma sama, tak ada bezanya. Ya, if ida. Ya, ifta. Ya. Ya. Ifila dua orang. Untuk antuma. Ifila ada alif berarti domirnya antuma. Ya, lakukanlah oleh kamu berdua. Ya, okey. Al-akhir untuk yang terakhirnya if'ilna. If'ilna. Boleh juga if'alna, boleh juga if'ulna. Tengok ni fi'il boleh berubah. Jadi na ni untuk domir apa? Antunna. Ya, antunna. Apa makna if'ilna? Lakukanlah kamu semua. Yang ni tak boleh ada seorang lelaki pun. Semestinya kesemuanya perempuan. Kalau di sini boleh lelaki dan perempuan. Okey, inilah tasrif fi'il amar yang cuma ada
6 tasrif sahaja. Iaitu bila kita sebut fi'il amal khususnya dituju kepada lil mukhatab. Ya, okey. Hal fahimtum al-an? Fahimna. Okey. Sebab ini sekadar murajaah. Okey. Walakinna akan tetapi kalau tak jelas boleh ulang balik dekat record. Ya, dan kalau nak tanya saya boleh tapi call selepas 10 malam. Tak apa, saya tidur senantiasa pukul 1 lebih insya-Allah. Jadi boleh 10 malam ke atas saya free, boleh call saya. Bukan saya free maksudnya saya lepas 10 ke atas tu boleh call, saya tak ngajar dan sebagainya, jadi boleh je tanya. Ya, suami saya pun tak marah tapi jangan selepas pukul 12 ke atas. Kacau dia pula. Saya tak masalah, saya boleh je walaupun pukul 12 ke atas. Ya, sebab saya memang tak tidur lagi. InsyaAllah saya tidur pukul 1 ke atas. Ya, okey. Al-akhir. Ya, dan yang terakhir la an-nahi. Ya, la nahi ataupun nahiyah. Ya, la an-nahiyah. Itu je ya, laju la an-nahiyah. Okey, juga terbagi kepada 6. Sebab minggu depan ingatkan saya masuk kepada kalam. Ya, masuk kepada kalam. Ini tadrib ni dah buat ke? Muka surat 24 dah buat latihan ke belum? Muka surat 24 dah buat ke belum? Oh. Tuan Najib, muka surat 24 dah buat latihan ke belum? Belum. Belum ya? Saya. Belum buat lagi? Okey. Minggu depan muka surat 24 ni cuba dulu. Nanti saya tengok berapa orang yang berjaya dapat 100%. Dapat mumtaz jiddan. Buat dulu muka surat 24 hari Selasa depan insya-Allah saya akan tengok berapa orang boleh buat ni. Tapi saya buku berapa? Buku 2. Buku 1 muka surat 24. Buku 1 muka surat 24. Yang tak ada buku jangan susah hati sebab Tuan Haji ada masukkan dalam kita punya ni. Boleh tengok, boleh print, boleh download dan sebagainya. Ada dalam kita punya grup tu ada buku tu. Ya, jadi tak payah beli. Print atau download saja pergi kedai ke sukatilah. Ya, al-akhir la an-nahyah. Jadi la an-nahi ni mesti mula dengan la dan diikuti oleh fi'il mudhari yang mula dengan huruf ta. Ada juga mula dengan huruf ya tapi tak banyak ya. Tapi 90% dia akan mula dengan huruf ta. Oleh kerana saya ada kelas lagi ya, jadi boleh tak saya berhenti setakat ni. Jadi contoh kalau kita nak kata jangan kamu lakukan, kita akan tulis la taf'il. Ujungnya mesti sukun. La taf'il. La taf'il jangan kamu lakukan. Ya, kalau perempuan la taf'ili. Kalau perempuan la taf'ili. Ya, la taf'ili. La taf'ili. Salah spelling ni. Ya, la taf'ili. Perempuan la taf'ili. Ya, panjang ya ni. La taf'ili. Ya. La taf'ili. Ini dia pen. La taf'ili berarti kalau la taf'il lelaki. Kalau la taf'ili perempuan. Jadi mesti ada perbezaan. La taf'ili. Maknanya yang kita larang tu perempuan. Kalau kita kata la taf'il, yang kita larang tu adalah lelaki. La taf'il jangan kamu buat. La taf'ili. Maksudnya perempuan dah tu. Kalau 2 orang kita tambah alif. Ya, dan minggu depan saya tak nak ulang ini, saya masuk yang tu yang tadrib dia la taf'ila. Maksudnya jangan kamu berdua lakukan. Untuk perempuan sama, untuk lelaki dan perempuan adalah sama. Okey, untuk ramai jangan kamu lakukan semua la taf'ilu. Ya, la taf'ilu. Okey, la taf'ilu. Perempuan la taf'il. La taf'il. Okey, ini saja wazan untuk nahi 6.
Ya, la taf'il, la taf'ila. Salah. La taf'il, la taf'ili, la taf'ila, la taf'ila, la taf'ilu, la taf'ilna. Ya, ini untuk muzakkar, ini untuk muannas. Ya. Ini na ni adalah antun. Nah, nampak ni? Nah, ni untuk antun. Nah, yang ini untuk anti. Untuk antuma sama. Lam alif. Dan Alif. Okey, boleh. Sukun untuk anta, alif untuk antuma, waw untuk antum. Ya untuk anti, nun untuk antun. Nah, wasai sifir. Bahasa Arab dalam bentuk nahi. Wasai. Sukun untuk anta, alif untuk antuma, waw untuk antum. Ya untuk anti, nun untuk nah, insyaAllah ihdinas siratal mustaqim. Tak sesat nanti, insyaAllah. Ya, okey. Boleh ya, saya berhenti dari kelas lagi ni. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma barik lana fid din wa 'allimna